Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Makna hadis, bila Nabi SAW sebut, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tak malu, kamu buatlah sesuka kamu. Maka kata ulama, boleh jadi perkataan Nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tak malu tu kamu buatlah sesuka kamu, boleh jadi dalam 3 keadaan, kata ulama. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, dia bermaksud perintah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu. Boleh jadi dia maksud perintah, kata ulama. Perintah macam mana? Bermaksud, salli ala sayyidina Muhammad, ancaman atau amaran. Maka seolah-olah Nabi SAW bersabda, jika tidak ada sifat malu pada diri kamu, maka buatlah apa yang kamu kehendaki, kerana sesungguhnya Allah akan membalas kamu dengan sedahsyat balasan. Saya seperti yang Allah sebut dalam Quran kepada orang kafir, ta'malu ma syi'tum, lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Yang pertama, boleh jadi perkataan Nabi itu perkataan apa? Perintah yang mengandung ancaman. Soalan nak abang macam mana? Kalau hampa tak malu, hampa buatlah ikut suka hampa. Hampa tak malu, hampa buat, nanti hampa tunggu balasan daripada Allah. Itu memang yang pertama. Boleh jadi tak macam tu? Boleh jadi macam tu. Yang kedua, mungkin juga kata ulama, dia bermaksud perkhabaran. Akhbar, perkhabaran macam mana? Salih semat, seperti mana sabda Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia akan menyediakan tempatnya di dalam neraka. Maka jadilah makna hadis bahawa barang siapa yang tak berasa malu, maka dia akan melakukan apa sahaja yang dikehendaki, kerana penghalang daripada melakukan perbuatan keji ialah perasaan malu. Oleh itu, barang siapa yang tidak mempunyai perasaan malu, dia akan bergelumang dalam kemungkaran dan kekejian. Boleh jadi apa yang Nabi SAW sebut itu sebagai khabar. Khabar macam mana? Kalau orang yang jenis tak ada sifat malu ni, dia boleh buat apa saja yang dia suka. Tuan-tuan faham lah? Tuan-tuan faham saya duk syarah apa ni? Tuan-tuan pasal apa serius sangat hari ni? Saya tahu tuan-tuan hari ni banyak kenuri kan? Saya hari ni daripada pagi tadi, tuan-tuan tahu berapa tempat saya makan, saya tak tahu, perut kenyang ni tuan-tuan, Masya Allah. Nak main ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suara pun hilang makan banyak. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ni, Nabi seolah-olah, ulama kata seolah-olah Nabi nak bagi tahu dekat kita, kalau orang yang jenis tak ada sifat malu, nak kenal orang yang tak ada sifat malu, dia akan menzahirkan kemaksiatannya. Orang yang jenis tak ada sifat malu, dia jenis ikut suka sedap dia nak buat apa, dia nak habang apa, dia nak tunjuk apa, ikut suka dia. Macam duk jadilah ni lah tuan-tuan. Tak pernah tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Raya hari tu kita tengok tuan-tuan, Allahumma salli, dia orang lah ni boleh tulis dekat dalam Facebook dan WhatsApp depa, tulis dalam Instagram, tulis dalam media-media sosial, tulis yang dia sudah lagi bukan orang Islam. Tuan tak baca? Dia isytihar. Dia kata, walaupun aku bekas Muslim, tapi aku turut merayakan Aidilfitri, sebab aku merasakan bahawa Aidilfitri ini merupakan satu adat dan budaya yang sangat baik, walaupun aku bukan Muslim. Dan kawan-kawan dia pekat sokong-sokong di bawah tu. Tuan-tuan, isytihar terang-terang abang, dia bukan lagi Islam. Pasal apa dia berani isytihar macam itu? Sebab sudah tidak ada sifat malu. Tak ada sifat malu. Faham tak? Orang boleh tunjuk maksiat yang dia buat terang-terang. Lah ni orang mengaku tuan-tuan, depa daripada kelompok LGBT mengaku terang-terang abang. Tak malu dah nak abang, kami ni suka sama-sama jenis. Kami ni orang perempuan suka pada orang perempuan, kami orang lelaki suka pada orang lelaki. Ada di kalangan abang ni, kami ni dah potong dah kemaluan kami dah buat operation dah, kami dah tak malu dah nak tunjuk tuan-tuan. Salih Azman. Tahu pasal apa? Pasal apa yang mereka sanggup tunjukkan kemaksiatan dia buat? Pasal apa? Pasal sudah hilang sifat malu. Tuan-tuan, bila ada orang buat maksiat, tanggungjawab kita ni buat apa? Saya sebut sebelum bulan raya lalu, saya buat kempen, bukan kempen, saya habaq mata. Bila orang tanya, Ustaz nak pilih siapa? Orang tanya lah, ni kira flashback lah ni. Tuan-tuan bayangkan flashback sikit lah. Waktu orang tanya kita nak pilih siapa,
Bagus tuan-tuan, kadang-kadang orang nak buat keputusan satu, waktu nak memangkah, nak pergi mengundi tu, dia rujuk pada ustaz-ustaz. Bagus jugalah, kita bagilah pendapat. Saya tak sebut nak undi PAS kan, nak undi PKR kan, nak undi DAP kan, nak undi siapa kan, saya tak sebut itu. Saya cuba fikir macam ni, timbang macam ni. Kita ni tuan-tuan, Allah jadikan kita dengan satu tanggungjawab. Bila tuan-tuan nama sebut kata mukmin, tuan-tuan beriman kepada Allah, tuan-tuan ada satu tanggungjawab yang tuan-tuan kena buat. Apa dia? Nama dia amar ma'ruf nahi munkar. Salih semat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa salih semat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf salih alaihi Muhammad wa yanhauna 'anil munkar. Lagi wa ulaika humul muflihun. Hendaklah bukan, wa takum minkum ummatun wa takum minkum ummatun yadun ila khair wa ya'muruna bil wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu satu ayat. Allah telah keluarkan kamu, salih alaihi Muhammad, jadikan kamu daripada kalangan, salih alaihi Muhammad, makhluk ciptaan Allah yang paling baik. Nak dapat manusia yang paling baik ni, umat yang paling baik ni, tugas yang dia buat ialah kamu ajak untuk perkara makruf, kamu halang orang daripada kamu melakukan kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Dalam satu ayat yang lain Allah kata apa? Salih Ahmad, hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu yang tugas dia buat apa? Mengajak orang kepada al-khair, mengajak orang kepada kebaikan. Sorry, saya minta saya sila ayat nah. Ayat yang pertama, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ayat pertama. Kuntum, kamu ni khairu ummatin, umat yang paling baik yang dijadikan oleh Allah daripada kalangan manusia. Bila kamu sebut kamu ni umat yang paling baik, apa tugas kamu kena buat? Wa ta'muruna bil ma'ruf, kamu ajak orang untuk buat baik. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, kamu halang orang daripada buat maksiat. Wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, salih Ahmad. Tuan-tuan, salih Ahmad, salih ala Muhammad, hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu, kata Allah dalam Quran, yang tugas kamu mengajak orang kepada al-khair. Al-khair ni maksud apa? Islam, kebaikan. Tugas kamu apa? Salih Ahmad, ajak orang untuk buat baik. Salih ala Muhammad, halang orang daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka inilah sahaja kelompok-kelompok yang berjaya, kata Allah. Berjaya ni apa? Allah akan kurniakan kepada syurga. Bila tuan-tuan sebut je bahawa tuan-tuan ni orang beriman, tuan-tuan kena buat dua benda ni: ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Allah sebut dalam Quran, Nabi SAW sebut, salih ala Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga kamu kasih pada saudara dia sebagaimana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Bila sebut kasih ni, kata ulama, salah satunya apa? Apabila kamu melihat orang buat kemungkaran, kemaksiatan, kamu kena keluarkan dia daripada kemaksiatan tersebut. Kalau kamu tak mau buat maksiat sebab kamu tak mau masuk neraka dengan maksiat kamu buat, maka selagi ada orang Islam yang duduk di sekeliling kamu, dia tu saudara kamu, nampak dia buat maksiat, tuan-tuan kena pergi jumpa dia, halang dia buat maksiat. Sebab macam mana kita tak mau masuk neraka, kita tak mau saudara kita lain pun masuk neraka juga. Ad-dinun nasihah, kata Nabi SAW. Agama itu nasihat. Apa maksud nasihat? Kata ulama, an-nasihah itu bermaksud, salih ala Muhammad, apa sahaja kebaikan yang ada, yang kamu nak ada pada diri kamu, kamu nak kebaikan itu ada pada diri kawan kamu. Apa saja kemaksiatan yang kamu tak mau ada pada diri kamu, kamu tak mau kemaksiatan itu kepada kawan kamu. Itu maksud an-nasihah. Faham kan? Jadi tanggungjawab kita kena buat apa? Amar makruf, ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Sekeliling kita ni kalau ada orang tak semayang, tuan-tuan kena pergi ajak dia untuk semayang. Sekeliling tuan-tuan ni kalau ada orang yang melakukan maksiat, tuan-tuan kena pergi jumpa dia, keluarkan dia daripada maksiat tu. Namun ada waktu-waktu yang mampu untuk kita buat, ada yang tak mampu untuk kita buat. Tuan-tuan, kalau ada orang buat konsert, ada orang buat maksiat kat tempat kita ni, tuan-tuan pergi seorang-seorang, salih alaihi Muhammad, pergi seorang-seorang, pergi habaq dekat mereka, silap-silap tuan-tuan tak balik rumah lagi. Faham ni? Sebab tu Allah sebut apa? Bila nak buat amar makruf nahi munkar, tak boleh buat seorang-seorang, kena ada dalam kumpulan, kena ada, hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu.
Tuan faham tak kat tu? Tuan-tuan, salih semat, disebabkan amar ma'ruf nahi mungkar kita tak mampu untuk buat seorang-seorang. Sebab itulah kita memilih pemimpin. Cari orang yang boleh tolong buat amar ma'ruf nahi mungkar tu bagi pihak kita yang tak mampu untuk kita buat. Sakat seorang-seorang kawan-kawan kita, jiran, 2-3 kawan kita ni tuan-tuan, yang kita rapat dengan dia, boleh lah pergi sembang-sembang. Salih semat, janganlah buat lagu ni, kena buatlah lagu ni, janganlah pergi buat maksiat tu, boleh kena buatlah lagu ni. Kawan-kawan yang rapat-rapat kita, adik-beradik kita, bolehlah kita cakap. Tapi kalau dekat masyarakat kita ni, yang kita duk tengok maksiat duk makin besar, ni dalam negara kita yang maksiat makin besar, kita tak mampu seorang-seorang kita nak buat. Maka kita pilih siapa? Kita pilih pemimpin di kalangan kita untuk buat kerja tu bagi pihak kita. Tuan faham tak cakap tu? Ini masalah semat. Tapi kalau pemimpin yang kita pilih dia habaq siap-siap, aku tak mau buat kerja macam tu, maka tuan-tuan jangan pilih dia. Pasal apa? Pasal dia tak mau buat benda yang Allah suruh kita buat dan Allah suruh dia buat. Maka jangan pilih dia. Sedih tuan-tuan bila isu LGBT keluar 2-3 hari ni, salih semat, tiba-tiba dia kata apa? Dia kata salih ala Sayyidina Muhammad tu hak dia, tu dia dengan Allah. Tuan-tuan muslimat, tu bukan orang yang sepat. Tuan-tuan faham dah ni? Susah hati tuan, saya susah hati. Sebab kena beza di antara dosa peribadi dengan dosa awam. Dosa peribadi ni tuan-tuan ialah dosa yang dia buat, dia sembunyi-sembunyi buat seorang-seorang di dalam rumah. Tuan-tuan tak payah duk pergi kacau, tak pergi duk korek, itu memang Islam larang. Sampai nak pergi masuk dalam rumah dia, nak pergi cari, nak pergi korek apa rahsia hang buat, apa dosa hang buat, tu Islam tak bagi, tak suruh buat sampai macam tu. Tapi kalau dosa yang dibuat secara terang-terang, yang diisytiharkan dengan tuntutan-tuntutan dia, apa yang kami nak apa, kami ni orang lagu mana, kami ni isytihar, dia terang-terangkan kemaksiatan dah, maka waktu tu kita kena buat apa? Kita kena ajak dia untuk kebaikan. Kita kena halang daripada buat maksiat tersebut. Pasal apa? Pasal influence dia panggil. Tak influence, pengaruh. Kita ni tuan-tuan masalah al Ahmad, insya-Allah kot duduk kat dalam masjid, duduk mengaji apa semua, tak apa dah kot. Nunggu anak-anak kita di luar tu, yang tak main mengaji tu, oh rupa-rupanya boleh, rupa-rupanya oh tak apa, rupa-rupanya oh ni between kami dengan Allah. Saya tuan-tuan boleh lihat nanti kalau kita pergi duduk tegur orang yang duduk buat maksiat depan-depan. Kalau mereka duduk tuan-tuan sekalian duduk buat maksiat depan-depan kita, nanti duduk dalam masyarakat kita, yang anak-anak kita duduk tengok, anak-anak kita duk membesar ni, umur 14, umur 15, 16 tahun tuan-tuan, mereka teringin nak buat. Kita pun tahu waktu kita umur 15, 16 tu kita nak buat apa. Kita teringin nak explore, kita nak tengok, dan kita punya banyak halangan. Waktu mak ayah kita marah. Saya semak tuan-tuan, waktu dulu tuan ingat tak TV, waktu TV dulu satu ketika dulu nak cium pun, adegan cium tu pun dia potong dulu. Faham tak? Bila potong macam tu, kita ni tak ada halang nak tengok. Akhirnya kita buat apa? Kita pergi cari, pergi korek-korek, pergi cari juga, nak tengok juga benda macam tu. Lah ni tu boleh bayang, benda-benda tu duduk depan anak-anak kita. Benda-benda tu duduk depan anak kita. Umur 15, 16 tahun tuan-tuan boleh tengok apa yang duduk ada kat dalam ni. Kita tak larang nak tak tahu dah macam mana nak halang depa. Kita bagi depa handphone tuan-tuan. Tiap-tiap hari depa tengok benda maksiat. Akhirnya jadi apa? Jadi rogol. Akhirnya jadi apa? Umur 7 tahun, umur 10 tahun rogol. Sepupu dia umur 7 tahun, bukan sakat rogol, liwat budak tu. Pasal benda tu duduk depan mata mereka. Tuan-tuan boleh bayang tak satu hari nanti kalau kita kata lagu mana? Itu hai dia dengan Allah. Apa akan jadi? Mereka akan buat maksiat terang-terang depan mata kita. Dan bila kita tegur dekat mereka, jangan buat macam ni. Tahu dia kata apa? Ni hai aku dengan Allah, hang tak usah duk sibuk. Tuan-tuan faham tak ni? Kesan dia sangat besar. Dia menyalahi daripada apa yang Allah perintah dekat kita untuk buat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang dah hilang sifat malu. Bila orang hilang sifat malu, dia akan buat benda apa yang dia suka.